Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Intan Atika daripada SMK Pendidikan Khas Tapak, Cacat Penglihatan. Saya merupakan guru sains. Latar belakang pendidikan saya merupakan graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam kos Pendidikan Sains 1816. Dan pengalaman saya mengajar murid berkeperluan khas iaitu cacat penglihatan daripada tahun 2016 sehingga kini di SMK Pendidikan Khas Tapak. Okey, bagi saya maksud budaya ni, konsep budaya ni sebenarnya cara tingkah laku sesuatu masyarakat yang menjadi kelaziman, yang menjadi kebiasaan, okey, dan dia diekspresikan dalam pelbagai bentuk lah. Contohnya mungkin cara berfikir, cara tingkah laku mereka sendiri dan juga cara peradaban mereka. Kalau mengikut latar belakang sekolah saya boleh dikatakan dalam 65% Melayu, 17% Cina dan 8% India. Lebih kurang lah. Jadi ini menyebabkan memang wujudnya kepelbagaian budaya dekat sekolah ni. Sebabnya perbezaan adat resam, agama dan kaum itu sendiri membezakan dan menyebabkan berlakunya kepelbagaian budaya. Okay, kalau sebenarnya kita nak laksanakan mesra budaya PDP ni dalam kelas ataupun dalam pengurusan bilik darjah dan sebagainya di sekolah, sebenarnya bukanlah perkara yang orang kata susah lah, sebab benda tu dah menjadi kebiasaan. Sebab kita di sekolah, walaupun murid tu berbeza budaya, agama dan sebagainya, tapi kita cuba memberikan pendidikan yang sama rata. Walaupun ada cabarannya lah sedikit, tapi kita cuba memberikan hak yang sama rata pada semua murid untuk mendapat pendidikan yang sama. Jadi bagaimana kita melaksanakan mesra budaya PDP tu, mungkin yang penting sekali adalah komunikasi. Okay, jadi bila kita kata komunikasi tu penting, kita kena faham dekat sini setiap bangsa ke ataupun kaum-kaum yang berbeza, kita perlu mengamalkan satu bahasa, iaitu bahasa ibunda kita, supaya jika murid-murid ni dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang sama, mereka dapat berkomunikasi dengan rakan mereka dengan lebih baik lah. Jadi tak akan ada kesalahfahaman dan sebagainya. Okey, dari segi komunikasi dan bahasa. Okey, kemudian dari segi dalam aktiviti di kelas, mereka ni mungkin dalam kelas, murid-murid ni kita meraihkan segala perayaan yang melibatkan kaum-kaum yang berbeza di sekolah, kita raikan bersama. Contohnya kalau di sekolah saya memang ada sambutan Tahun Baru Cina, kita jemput tarian naga, kita buat sambutan makan besar dan sebagainya. Memang ada di sekolah kami. Sama juga dengan Indian pun, kita akan buat yang samalah sambutan Taipusam, kita buat ucapan sesama murid dan sebagainya dalam grup dan sebagainya. Okey, selain daripada itu juga kita tengok bagaimana mereka interaksi di dalam kelas. Maksudnya sebarang tugasan ataupun kerja-kerja sekolah ke, perbincangan di dalam kelas, perbincangan kolaboratif sesama mereka, kita campur murid ni. Maksudnya bukannya dia orang pilih sesama kawan mereka, aku selesa dengan yang Chinese saja, Indian saja. So kita campur mereka kumpulan yang sama, supaya mereka dapat lebih berinteraksi dengan baik lah. Terakhir, bagi saya yang paling basicnya tempat duduk murid di dalam kelas. So kadang-kadang murid-murid ni dia nak pilih ikut kawan dia kan. Betul, tapi kadang-kadang kita kena perhatikan murid ni. Kalau kita nampak dia tak bergaul dengan kawan lain, kita boleh cuba. Mungkin pada mulanya agak mencabarlah, cabaran juga untuk kita, tapi bila dah lama murid dah biasa berinteraksi, dia dah biasa dengan kawan dia, lama-lama dia akan terbiasa. Jadi konsep mesra budaya PDP ni memang dilaksanakan di sekolah kita. Okey, seterusnya aspek kepelbagaian budaya di sekolah ni memang sebenarnya banyak sangat aspek kepelbagaian budaya di sekolah. Dan antara yang paling penting, yang paling utamanya adalah kemahiran dan penguasaan bahasa lah. Sebabnya
murid sendiri daripada rumah mereka pun kadang ada percampuran kaum dalam keluarga mereka tu sendiri, and then juga persekitaran mereka juga. Jadi penguasaan bahasa ni memang menjadi salah satu aspek yang utama lah dari aspek kelas sosial. Murid-murid ni, mereka ni datang daripada kelas ekonomi yang berbeza, maksudnya pendapatan keluarga yang berbeza. Jadi secara tak langsung aspek kepelbagaian budaya dari segi kelas sosial ni memang ada. Selain daripada itu juga, ada juga aspek dari segi pertempatan. Dari segi pertempatan ni maksudnya murid tu sendiri ada yang daripada pinggir bandar, ada yang daripada bandar, terutamanya sekolah-sekolah yang berasrama. Macam sekolah saya sendiri, sekolah menengah buta daripada seluruh Malaysia. Jadi murid ni datang daripada pelbagai pertempatan lah. Jadi secara tak langsung memang wujud aspek ini. Terusnya dari segi aspek gaya berfikir. Aspek gaya berfikir ni bila mereka ni datang daripada golongan yang berbeza, pertempatan yang berbeza dan juga kelas ekonomi yang berbeza. Jadi secara tak langsung mereka punya gaya berfikir pun berbeza. Jawapannya ya. Okey, memang sangat mempengaruhi kerana komunikasi adalah perkara yang terpenting dalam pendidikan. Okay. Jadi memandangkan murid ni sendiri datang daripada kelas sosial yang berbeza, pertempatan yang berbeza, latar belakang mereka yang berbeza, kaum dan etnik yang berbeza, jadi sangat mempengaruhi mereka punya penguasaan bahasa. Jadi penguasaan bahasa mereka yang mungkin kurang kuat terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa utama ataupun bahasa rasmi kita tu, boleh menyebabkan berlakunya masalah komunikasi. Gelintir sahaja murid yang kurang mahir dalam komunikasi. Jadi inilah antara aspek-aspek yang saya boleh sebut yang ada di sekolah saya. Jika ditanya tentang adakah sosio budaya ni boleh mempengaruhi komunikasi murid-murid sekolah, ya, okey, sangat ketara kesannya. Disebabkan murid-murid ni datang daripada golongan yang berbeza. Murid-murid saya sendiri daripada kaum dan etnik yang berbeza, pertempatan yang berbeza dan juga kelas sosial yang berbeza. Ini menyebabkan komunikasi seseorang individu tu bersama dengan individu lain dan dalam komuniti dia akan dipengaruhi lah. Okey, dan juga kepelbagaian pertempatan ni menyebabkan murid-murid juga mempunyai dialek masing-masing. Jadi penggunaan dialek mereka juga salah satu sebenarnya keunikan, tetapi murid tu perlu juga menguasai bahasa yang orang kata bahasa rasmi tadilah, boleh difahami oleh semua dan memudahkan mereka untuk berinteraksi. Terdapat beberapa kesan ataupun implikasi disebabkan kepelbagaian budaya ni ataupun kepelbagaian sosial budaya ni dalam bilik darjah kepada murid, guru, sekolah dan juga kurikulum. Jika terhadap murid, kita dapat lihat akan wujudnya jurang sosial di antara mereka disebabkan murid yang datang daripada kelas ekonomi yang berbeza, pertempatan berbeza, dialek yang berbeza ni boleh menyebabkan mereka tu sendiri mempunyai gaya berfikir yang berbeza. Jadi selain daripada itu juga pandangan mereka mungkin boleh jadi berbeza. Jadi perbezaan pandangan dan gaya berfikir ni boleh menyebabkan jurang sosial di antara mereka dan boleh jadi juga masalah komunikasi disebabkan penggunaan dialek yang berbeza tadi. Itu kesan kepada murid lah. Kalau kesan kepada guru pula, sebab guru ni dia banyak terlibat dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bersama murid kan. Jadi mungkin cabaran yang besar buat guru dekat sini untuk mencapai sesuatu standard pembelajaran seperti mana di SKP secara sama rata kepada semua murid. Guru mungkin daripada murid yang berbeza gaya pemikiran ni, berbeza tindak balas mereka yang berbeza dan respon mereka yang berbeza terhadap rangsangan yang diberi itu, mungkin menyebabkan guru perlu memikirkan beberapa strategi yang berbeza. Strategi untuk memastikan pembelajaran itu berkesan. Tidak hanya bertumpu pada satu
plan lah satu perancangan saja. That's why lah di sekolah kita gaya dan teknik yang perlu kita aplikasikan ataupun kemahiran pedagogi yang perlu kita aplikasikan dalam rancangan pengajaran kita sendiri. Jadi guru perlu betul-betul mengenal pasti bagaimana tahap murid tu sendiri, daripada gaya pemikiran mereka yang berbeza, pandangan mereka yang berbeza tu, bagaimana tahap pembelajaran mereka di dalam kelas tu, supaya kita dapat kelaskan mereka dalam kumpulan yang berbeza dan kita dapat jalankan intervensi yang sesuai untuk murid yang tertentu lah. So, setelah sesi pembelajaran berlaku di dalam kelas, daripada catatan ataupun refleksi guru, jadi guru boleh tentukan intervensi yang paling terbaik dan sesuai untuk murid-murid tersebut. Kesan sosial budaya ni kepada pihak sekolah pula. Di sekolah, setiap tahun kita ada perancangan tahunan untuk program-program tertentu di bawah unit-unit tertentu. Dan program-program ini perlu mencapai objektifnya, betul? Jadi, kepelbagaian sosial budaya yang berlaku di sekolah ini secara tak langsung mungkin mempengaruhi impak ataupun objektif yang hendak dicapai dalam sesuatu program. Jadi inilah usaha dan cabaran bagi pihak sekolah untuk kita cuba mencari solusi yang terbaik bagi memastikan semua murid dapat mencapai objektif yang sama daripada perancangan seperti mana yang telah dirancangkan dalam sesuatu program lah. Memandangkan sekolah berhadapan dengan kepelbagaian ras dan etnik murid ini, jadi kesannya kepada kurikulum, ia mungkin boleh mempengaruhi dan sangat mempengaruhi pencapaian akademik murid disebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran itu melibatkan komunikasi di antara guru dan murid dan juga murid dan murid. Jadi di peringkat sekolah, untuk unit kurikulum juga, kita adakan perancangan strategik. Okey, daripada perancangan strategik tu sebenarnya kita kaji daripada isu yang lepas, apa masalah yang dihadapi oleh murid tu. Kemudian kita buat perancangan strategik yang terbaik di bawah unit kurikulum untuk kita dapatkan kaedah yang terbaik bagi kita menangani masalah ini. Jadi pihak di bawah unit kurikulum ini perlu mengadakan perbincangan secara aktif lah untuk kita dapatkan isu-isu yang timbul daripada masalah komunikasi dan juga masalah interaksi murid di sekolah ni sehingga boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik murid. Sebenarnya, jurang kepelbagaian sosial budaya ni sememangnya berlaku kerana ia memberi impak yang sangat besar dalam sesuatu organisasi di pelbagai peringkat, terutamanya guru dan murid, seperti mana yang saya sebut tadi tentang kesan dan implikasinya terhadap guru dan murid, juga termasuk kepada staf, pihak sekolah dan juga dalam kalangan pentadbir. Kerana di sekolah saya sendiri memang wujudlah kepelbagaian budaya, pelbagai kaum dan etnik yang berada di dalam peringkat pentadbir dan juga staf, di mana masing-masingnya mempunyai amalan yang berbeza dan agama yang berbeza dan fahaman juga yang berbeza. Namun begitu, disebabkan kematangan gaya berfikir mungkin, kematangan pemikiran setiap individu itu sendiri telah menyebabkan setiap individu itu dapat menerima keterbezaan masing-masing, keterbezaan setiap kaum tu dengan hati yang terbuka, sebab kita pun dah cuba pelbagai solusi untuk berinteraksi. Kita dah cuba pelbagai cara melalui program-program yang dilaksanakan di sekolah untuk memastikan proses komunikasi itu ataupun interaksi itu berlaku dengan baik sekali di sekolah.
Jika ditanya tentang tu, rasanya setakat ini di sekolah saya memang tak ada lagi masalah ketidaksefahaman ni disebabkan oleh kepelbagaian budaya ni. Namun kalau ada yang sikit-sikit tu, kita mampu tangani dengan pelbagai solusi, terutamanya di peringkat pentadbir, guru-guru dan juga pihak sekolah, staf juga. Jadi kita dapat tangani benda tu dengan baik sekali. Sememangnya kepelbagaian budaya yang berlaku dalam pendidikan di Malaysia ini sendiri memang sangat memberi kesan dan impak yang besar dalam pendidikan kita. Namun setiap peringkat organisasi dapat, jika ditanya tentang ketidaksefahaman yang berlaku di sekolah, setakat ini di sekolah saya memang kami tak ada masalah untuk itu. Kerana kita telah faham bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini memang akan, kerana kita faham bahawa kepelbagaian budaya di Malaysia dalam pendidikan memang telah wujud daripada dulu lagi, dan kita cuba tangani setiap isu melalui perancangan-perancangan strategi pilihan tindakan yang kita lakukan. Jadi diharapkan kepelbagaian sosial budaya ini menyebabkan kita lebih matang dalam berkomunikasi dan berinteraksi sesama masyarakat untuk memastikan sistem pendidikan kita ataupun objektif pembelajaran kita di dalam kelas, standard pembelajaran kita dapat dicapai bersama dan membawa ke arah kecemerlangan murid-murid dan anak-anak MBK kita terutamanya.